Assalamualaikum semua. Saya Blat. Dan saya 666. Kami dari Di Antara Hitam Putih. Dan saya Ajuna daripada pihak SPT Senjagala Paranormal Team. Jangan lupa untuk saksikan video-video Senjagala Paranormal Team hanya di YouTube. Sila like, follow, subscribe di YouTube mereka. Okey, Assalamualaikum buat friend dan followers SPT. Malam ni Ajuna amat berbangga dapat bersama host daripada Antara Hitam dan Putih, iaitu Bro Blat dan juga Bro Zaidi. Alhamdulillah malam ni kami dapat reki bersama. Okey, kami sudah tiba di lokasi di pertengahan barat Singapura. Teruskan bersama kami, kita terja anda menilaikannya. Saksikan. Assalamualaikum buat friend dan followers SPT. Saya Ajuna, pengasas daripada pihak Senjagala Paranormal Team. Alhamdulillah kami sudah tiba di lokasi di kawasan barat Singapura. Hari ni kami cuma hanya berlima je. Malangnya satu daripada anggota kami kurang sihat. Apapun kami terja khas buat anda. Di mana anda dapat lihat di belakang Ajuna adalah hutan yang tebal yang pernah terjadi penampakan. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Kami akan mengungkai, anda menilaikannya. Jumpa lagi.
Guys, kami sudah berada di pertengahan hutan di mana Arjuna katakan tadi. Kami akan pergi ke sebuah jalan yang dikatakan angker. Okey, stay tune bersama kami. Guys, alhamdulillah kami sudah berjumpa sebuah tangga, mungkin asalnya tapak perumahan. Wallahu a'lam. Kami akan cuba menaiki tangga ini dan ingin tahu ke mana arah tangga ini menuju. Okey, stay tune bersama kami. Okey guys, seperti mana anda dapat lihat, di belakang Arjuna adalah statik kamera yang nombor 1. Kami akan tinggalkan di sini dan kami akan memantau daripada base. Jika ada penampakan, itu adalah rezeki anda dan rezeki buat kami. Itu pun di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kami akan keluar daripada lokasi dan menuju ke base. Daripada Senjakala Paranormal Team. Silakan saudara Arjuna. Saya panggil. Suruh hadir. Hadir. Mana? Oh, di belakang. Boleh masuk Okey, boleh. Alhamdulillah. Apa khabar Arjuna? Okey, kita bawa share mic lah. Allahu akbar. Silakan. Okey, silakan duduk. Boleh Comel roti. hati-hati Arjuna sebab tempat ni sebenarnya Boleh suruh sikit tak? Jadi boleh, tempat ni. Boleh. Nanti Lepas sikit. Lepas Saya sikit. takut sebenarnya tempat ni kita atas macam ni kata apa, platform kayu ada tempat duduk itu, tapi tinggi dan dia punya kayu-kayu lantai dia ni berlubang-lubang dan kalau kita silap bergerak boleh jatuh ke belakang. Ada kursi lagi. Ataupun ni kursi bagus. dekat lubang-lubang Ni bahaya ni. Okey. Ni kursi uji nyali ni. Alamak, baik. Kejap lagi kita nak bawa uji nyali ni. Jaga-jaga sikit Boleh. Depan lagi. Jadi bersama kita ni Arjuna. Ya, Arjuna tadi kat dalam sedang buat apa sebenarnya? Okey, tadi Arjuna bersama co-founder dan salah satu daripada cameraman kami sedang mereka di dalam pertengahan hutan. Tapi buat masa sekarang energinya belum, masih biasa je lah, belum begitu ke tahap ekstrim lah. Mungkin belum lagi sampai malam lagi mungkin dalam jam 2 lebih 3 insya-Allah lah. Selalunya dalam waktu-waktu yang macam itulah. Okey, terutama sekali Arjuna ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada antara hitam dan putih itu pada Zaidi dan juga Warblood yang sudi mengikuti reki bersama SPT buat malam ni. Dan assalamualaikum semua buat khas follower dan viewer antara hitam dan putih. Panjang betul dia buat. Dan juga followers dan viewers SPT lah. Jadi saya dengan okey, nanti Nizam Syawir Syafi. Cerita seram sampai santai. Yes, Nizam. Terima kasih Nizam kerana sudi bersama-sama dengan kita malam ni. Saya Wilson, salam kepada Arjuna dan Senjakala Paranormal. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan malam ni insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Okey. Ni Senjakala Paranormal sebenarnya dah berapa lama ni Arjuna? Okey, Senjakala Paranormal Team ditubuhkan pada tak lama lah, mungkin baru juga pada 2019 bulan 10, 29 hari bulan. Kami sudah menyambut anniversary kami yang setahun, mungkin yang akan datang ni bulan 10 yang kedua tahun lah. Yang akan yang kedua tahun. Yang kedua tahun akan datang ni. Jadi okey. Tapi sebelum ni Arjuna sebenarnya pengasas juga pada kumpulan lain kan sebelumnya. Ada satu lagi kumpulan. Betul. Kumpulan apa tu?
Nama kumpulan asalnya tak perlu Arjuna Sebutkan. sebutkan. Mungkin ada yang mengenali Arjuna lah. Kalau dalam bidang paranormal ni mungkin dalam Ramai yang juga tahulah, daripada tahun 2013. 2013. Tim asal lama Arjuna lah. Dan sekarang Senja Kala Paranormal. Jadi Senja Kala Paranormal ni berapa ramai tim? Kami berapa ramai kru? mempunyai 6 anggota kru kami 6. 6. 6. Betul lagi satu Arjuna akan kongsi nama Senja Kala Paranormal Team. Arjuna dapat dapat idea kan. Setiap kali kami membuat reki dapat jam 1 hingga ke jam 2 dan kami akan keluar daripada lokasi itu hampir-hampir senja. Jadi Arjuna duduk temenung fikir apa nama baru untuk tim Arjuna yang akan datang Tiba-tiba terlintas dengan saya secara spontan Senja Kala. Senja Kala Arjuna tambah Paranormal Team. Senja Kala Paranormal. Sampailah sekarang ni. Saya sampai sekarang tak tahu apa tu Senja Kala. Senja Kala tu kita keluar siang. Bila hampir maghrib tu dah hampir senja lah. Senja. Dia kalau kita tengok langit tu warna merah lah. Warna merah, warna oranye. Ini cakap bukan apa, bukan memang aku tak tahu pun. Tak apa, kita boleh kongsi. We can kongsi. We can like and share. Ya. Like and share. YouTube ke Facebook ni? YouTube, Facebook. Facebook is like and share. YouTube is subscribe and like. Jangan lupa and subscribe comment. Jangan lupa komen juga. Mesti nak kena komen. Ada. Nak ke sana iaitu di Vietnam Camp dan di Pulau Ubin ketika itu Arjuna bersama tim yang lama lah dot. Dapat mungkin dalam 8 ke 9 orang ke sana lah. Ada gangguan. Itu memang betul-betul terjadilah. Antara satu tu kami dirasuk di sebuah rumah usang. Sekarang rumah tu dah tak wujud lagi lah. Itu pada tahun 2014 jika tak silap lah. 2014. Pahit manis tu mesti ada lah. Mesti alami, mesti ada lah. Biasa. Jadi selain daripada tu, ada tak lagi kejadian yang Arjuna pernah alami ke? Kalau bagi Arjuna untuk penampakan macam mana? Ada susah sikit lah Arjuna nak nampak. Mungkin dapat merasai lah energi. Mungkin energi tu datang daripada jauh hampir ke Arjuna. Arjuna dapat merasakan tempat ni mungkin ada diizinkan kita masuk ataupun kami harus berhati-hati lah. Dan juga anggota yang lain. Tapi memang tak pernah secara nyata. Kelibat hitam tu lalu terus hilang tu ada. Nampak jelas. So alhamdulillah saya belum jumpa lagi lah. Kalau bila Arjuna bawa equipment apa semua untuk rekod ni semua, ada tak dapat tangkap entiti ni ataupun kejadian-kejadian yang aneh-aneh? So far entiti ni kadang Arjuna nak jelaskan susah juga. Mungkin bila kita tinggalkan static camera kami, tiba-tiba daripada rumah kita dah charge gadget, equipment semua bateri full kan. Bila tiba di lokasi sana tiba-tiba terus semua down. Demi bateri tu habis lah, demi power tu habis. Power tu terus habis. Bila kita keluar daripada lokasi semua back to normal. Sebenarnya kejadian kalau kuasa-kuasa bateri ni kena tarik ataupun hilang habis, banyak terjadi tau di grup-grup paranormal yang lain kan. Mungkin paranormal yang lain pernah alami juga. Dan kalau kita tengok kan paranormal group di luar negeri kan, di negara barat, diorang pun mengalami keadaan yang sama juga kan. Dan kita tengah kaji jugalah macam mana benda ni dia boleh sedut bateri tu punya kuasa bateri tu. Itu yang kita bagi Arjuna, kalau dengan mata kasar kita tidak akan mudah nampak terlibat ataupun makhluk-makhluk gaib ni lah. Daripada gadget ataupun equipment kamera mungkin dapat terakam. Itu pun kalau ada rezeki lah. Kalau tak ada lah. Kami sekadar mengungkai je kan. Itu adalah bonus daripada ni lah. Jadi memang sejauh ni cuma nampak kelibat je lah yang bukan. So far kelibat je lah.
Adakah dengar macam suara Suara tangisan ada ya? seperti orang berjalan keluar daripada hutan tu macam pijak ranting apa. Kalau kita uji nyali seorang diri, kita akan tahu tu dalam tak ada orang. Tiba-tiba dengar bunyi seperti serikan daun-daun atau orang jalan sirik atau pijak kayu-kayu ni semua lah. Tapi kalau Arjuna katalah misalnya terdengar benda-benda macam tu, Arjuna berani tak untuk pergi tengok, cari apa ni yang bunyi ni, atau siapa yang berjalan, ataupun kata kalau nampakkan ke kelibat ke apa, Arjuna nampak depan mata, berani tak pergi untuk jumpa, untuk carilah tengok apa benda ni sebenarnya. Daripada pengalaman Arjuna, kalau benda macam gini Arjuna akan cari dan ingin tahu apa yang tadi Arjuna nampak, ingin kepastian lah. Betul. Kalau betul itu kelibat, kalau betul dia lah. Nombor 2, Arjuna takut apa? Tali pinggang. Safety compass tali pinggang. Itu paling mustahak. Kata kita tak nampak kan. Ya, betul. Kita berada di dalam tengah hutan, semak samun, tali pinggang mana-mana ada. Betul. Apa pun kita tawakal aja lah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Betul. Itu keselamatan lah. Keselamatan, betul. Safety first. Memang kalau kita pergi tempat-tempat macam ni dalam hutan, memang itulah yang paling kita takutkan lah. Ya, betul. Kan? Dia kalau tiba-tiba kita kena je patuk, kita memang tak tahu. Tiba-tiba dalam gelap-gelap tu kita pun tak tahu apa benda. Betul. Jadi kalau kena dia punya racun bisa ke apa, kena yang paling bisa, memang parah. Kalau kita kat tengah hutan nak minta bantuan kan susah juga kan. Betul. Sebab tu yang sebaiknya kalau kita buat reki, biar kita ada buddy. Yes. 2 atau 3 orang. Jangan pergi seorang. Kalau apa-apa jadi, tak ada orang tahu ni. Betul. Mungkin kita hilang kat dalam hutan ni. Betul cakap Arjuna. Ni macam Blood, dia nak suruh saya buat solo hunting. Saya ni paling penakut. Dia dajalkan saya nak suruh saya buat solo hunting. Betul ke Blood? Asal pula aku. Tapi kalau nak cuba boleh juga kan. Boleh. Nanti kita suruh cuba dia buat solo hunting. Ada lah saya dia. No way man. Tapi betul, kalau kita berada di tengah hutan, tak kira tempat tu angker ke keras apa bagaimana pun, kalau kita seorang diri, rasanya totally lain. Energi dia lain pada yang lain. Kalau kita duduk beramai macam gini kan, kita tak akan rasa apa-apa lah. Dia pun segan juga nak keluar kan. Betul. Dia kalau pada saya lah, kawasan hutan ni, dia bukan aja waktu malam tau, waktu siang pun bahaya. Tapi hutan di Singapura ni kira selamat jugalah kalau kita waktu siang. Bahayanya macam tadilah tali pinggang tu. Kalau di hutan yang betul-betul hutan di Malaysia dan Indonesia lain-lain tu, binatang buas banyak. Pak belang pun ada kan. Pak belang, macam-macam ada kat dalam tu. Jadi kalau waktu malam kita problem, waktu siang pun kita problem. Betul. Tapi itu antara satunya lah kalau jika penonton yang di sini ingin bertanyakan soalan-soalan kepada Senjata Paranormal Team, anda boleh komen. Yes. Kita akan membacakan komen tu dan mungkin founder daripada Senjata Paranormal Team, Tu Arjuna, akan menjawab setiap soalan anda, insya-Allah. InsyaAllah. Sejauh mana saya mampu, saya akan menjawab. Betul. Senjata Paranormal Team ni ada YouTube punya ini channel Boleh lusuri daripada ke YouTube kami, Senjata Paranormal Team. Mungkin reki yang lepas-lepas anda dapat saksikan video kami lah. Mungkin kami ada dalam 40 lebih video. 40 lebih video. Kita nak tunjukkan jugalah, ini adalah orang kata gadget old school. Yes. Ini adalah tunjukkan. Pertama ni adalah gadget old school. Mari kita gunakan lampu suruh. Boleh nampak tak? Taklah, diorang boleh nampak lah. Boleh nampak. Okey. So ini adalah satu gadgetnya yang kita akan gunakan. Kita akan gunakan kaedah lama, cara lama. Boleh. Bro Arjuna nak adjust dia punya equipment Okey, silakan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Apa dia? Ni kamera ni? Kamera ni dia adalah kamera Polaroid. Yes. Tetapi bukan kamera Polaroid yang sekarang yang ada. Dia sebenarnya ada instant camera lah. Dia instant camera. Instant gambar, petik gambar terus keluar, tak ada keluar tipu-tipu. Filem. Dia lama punya kamera kan. Jadi kita load filem tu, petik terus keluar. Dan benda ni memang kira kita tak boleh nak edit, tak boleh nak Photoshop ke apa-apa lah. Betul sekali. Apa yang kita nampak ada kat situ yang keluar dalam gambar lah. Itu dia lah. Kalau dia ada, dia tak ada, dia tak ada. Tapi ini bukan yang sekarang yang ada. Ini adalah model yang lama, tahun 90-an. Betul. Ini tahun 90-an punya model. So, gunakan gambar dia tak akan nampak gambar macam sekarang very crisp. Orang kata nampak very nice.
Gambar dia gambar macam blueprint macam lama juga. Siapa yang pernah menggunakan kamera Polaroid tahun 1980-an ini kan, yang buat daripada United Kingdom, anda tahulah kualiti gambar dia macam mana.